Cikgu, Arman ada soalan cikgu. Apa maksud interaksi ya? Maksudnya macam ni Arman. Interaksi ni ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Contohnya haiwan. Haiwan ni ada interaksi antara sesama mereka. Interaksi terbagi kepada dua. Yang pertama, interaksi intraspesies, iaitu interaksi di antara spesies yang sama. Yang kedua ialah interaksi interspesies, iaitu interaksi antara spesies yang berlainan. Contohnya lebah. Lebah ini hidup berkumpulan. Mereka bekerjasama untuk membina sarang mereka sendiri. Ini adalah interaksi spesies yang sama. Kita tengok kerjasama interspesies. Contohnya antelop dan babun. Mereka hidup dalam habitat yang sama. Antelop ada deria penglihatan dan bau yang baik. Babun ada penglihatan yang baik. Mereka akan bekerjasama untuk mengesan pemangsa. Interaksi yang kedua ialah persaingan. Bagi interaksi spesies yang sama, ayam bersaing untuk mendapatkan makanan, iaitu cacing. Bagi spesies yang berlainan pula, helang dan ular akan bersaing untuk mendapatkan sumber makanan yang terhad. Mereka terpaksa kerana makanan mereka terhad. Cikgu, bagaimanakah cara hidup haiwan ya? Boleh terangkan tak? Cara hidup haiwan ni ada dua. Yang pertama, haiwan hidup dalam berkumpulan. Contohnya gajah. Gajah dia duduk dalam berkumpulan. Okey, yang kedua adalah burung layang-layang. Burung layang-layang pun hidup berkumpulan. Yang ketiga, zirafah. Dan yang terakhir adalah semut. Mereka hidup dalam berkumpulan. Yang kedua ialah haiwan hidup bersendirian. Contohnya kamu tengok dalam gambar tu, harimau hidup bersendirian, tapir pun hidup bersendirian, burung belantuk, labah-labah, tupai dan ular sawa. Cikgu, apakah kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan ya? Kelebihan haiwan hidup berkumpulan yang pertama ialah bekerjasama untuk membuat sarang. Contohnya semut. Semut mereka bekerjasama untuk membina sarang mereka. Yang kedua, bekerjasama mendapatkan makanan. Contohnya sekawan serigala pergi memburu supaya haiwan itu senang dapat ditangkap. Yang ketiga, bekerjasama memastikan keselamatan ahli kumpulan. Ikan bilis berenang dalam kumpulan yang besar untuk mengelirukan musuhnya. Keempat, bekerjasama melindungi anak-anaknya. Apabila sekumpulan singa keluar berburu, singa betina dalam kumpulan yang sama akan menjaga anak-anaknya. Yang terakhir, bekerjasama melindungi wilayahnya. Singa laut jantan akan mengawal kawasannya untuk mendapatkan sekumpulan singa betina untuk mengawan. Terdapat juga kekurangan ya bagi haiwan yang hidup dalam berkumpulan. Yang pertama, mudah dijangkiti wabak penyakit. Contohnya wabak selsema burung. Yang kedua ialah haiwan yang lemah dalam kumpulan sukar untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Cepat lari, selamatkan diri daripada harimau. Cikgu, apakah kelebihan dan kekurangan haiwan hidup bersendirian pula? Okey, kelebihan hidup bersendirian yang pertama, mengatasi masalah sumber makanan yang terhad. Tengok panda tu, sedap dia makan tu, seorang-seorang je. Kedua, mengurangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan. Haiwan pun kena dapatkan pasangan, bukan manusia sahaja. Okey, kita tengok kekurangan haiwan yang hidup bersendirian. Yang pertama, haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan merebut kawasan. Yang kedua, haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan ketika mengawan. Kesiannya. Cikgu, apakah faktor persaingan haiwan intraspesies dan interspesies? Okey, faktor persaingan yang pertama adalah makanan. Semua haiwan perlukan makanan. Kalau tak, macam mana mereka nak hidup kan? Faktor persaingan yang kedua ialah air. Haiwan bersaing untuk mendapatkan air di kawasan sumber air yang terhad. Faktor persaingan yang ketiga ialah untuk mendapatkan kawasan atau tempat tinggal. Haiwan bersaing untuk mendapatkan kawasan. Faktor keempat, haiwan bersaing untuk mendapatkan pasangan. Mereka berebut untuk mendapatkan pasangan yang mereka suka. Until